Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Yang berhormat Tuan Pertua, menjunjung kasih titah Si Baginda Yang Tuan Agong, saya ingin menarik perhatian titah Baginda yang menegaskan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Ditafsirkan menjadi agama rasmi. Dalam masa yang sama, agama lain diberi hak kebebasan untuk menganut. Selaras dengan penegasan ajaran Islam, Islam menjadi prinsip. Adapun kebebasan beragama adalah konsep yang perlu diamalkan dalam kehidupan manusia. Prinsipnya, inna din indallahi al-Islam. Din yang diterima oleh Allah ialah Islam. Prinsip kebebasan beragama, la ikraha fi din, tak ada paksaan dalam beragama. Bagi merealisasikan perlembagaan kita menepati ajaran Islam, almarhum Profesor Ahmad Ibrahim dalam seminar Undang-Undang dan Syariat di UKM tahun 77 mencadangkan supaya ditambah dalam perlembagaan itu mana-mana undang-undang peruntukan bercanggah dengan Islam adalah terbatal. Almarhum Tun Sri Abbas mencadangkan supaya dipindah jadual ke-9. Jangan dihadkan kuasa negeri melaksanakan syariat itu. Dipindah supaya negeri dibebaskan untuk melaksanakan syariat. Supaya Islam benar-benar berdaulat. Dan raja yang menjadi ketua agama, raja yang berdaulat. Islam menepati perkataan ad-din dalam bahasa Al-Quran. Satu ajarannya sempurna yang tak boleh ditafsirkan oleh perkataan religion dalam bahasa Barat. Tafsirkan surah Al-Yasin. Kerana kita telah merdeka, patut kita menafsirkan sendiri. Islam adalah sempurna. Allah Ta'ala menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Dan aku cukupkan untuk kamu nikmatku. Dan aku redha Islam menjadi agama pada kamu. Firman Allah, Ya alladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Masuk. Syaitan itu musuh nyata yang boleh merosakkan kamu. Bila tak dilaksanakan dengan sempurna, maka berlakulah masalah-masalah dalam kehidupan manusia. Bukan masalah moral, masalah politik, ekonomi pentadbiran, alam sekitar, termasuk keamanan dunia. Maka Islam mesti berdaulat. Jangan kita melawankan perkataan daulat. Daulat tuanku tak ada daulat. Ucapannya saja. Cakapnya saja. Perkataan daulat itu merangkumi negara seluruhnya. Ketua negara, raja,
Presiden, Perdana Menteri, termasuklah penggubal undang-undang legislatif, ahli-ahli parlimen, termasuklah jentera-jentera kerajaan, termasuk rakyat, melibatkan semua. Nabi bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Qulna liman, kami bertanya untuk siapa? Sabdanya lillah wa li rasulihi wa a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu hak kepada Allah Rasul. Kitab. Para pemimpin, raja-raja dan rakyat seluruhnya diberi hak untuk menasihati antara satu sama lain. Kebenaran Allah adalah mutlak, yang maha berkuasa, maha tinggi, maha suci dari segala kekurangan. Rasul dipilih oleh Allah dengan sifat maksum. Ini perkara yang sangat penting yang perlu dilaksanakan dalam istilah mendaulatkan negara mengikut undang-undang antarabangsa dan istilah politik, iaitu melibatkan semua pihak, bukan melibatkan satu pihak saja. Nabi kita Muhammad SAW telah menunjukkan contoh dan teladan menegakkan negara dinamakan Madinah, sehingga perkataan asal tempat Yasrib, Taibah tukar pada Madinah. Dan perkataan inilah timbulnya perkataan Madani, yang kita sebut perkataan Madani, tapi tak menepati apa yang diajar oleh Nabi. Sebut Madani saja, tak tepat dengan objektif yang Nabi laksanakan. Merangkumi segala aspek, melibatkan semua pihak, bukan sahaja pemimpin, rakyat dan termasuklah jentera kerajaan. Satu contoh yang menarik yang perlu diberi perhatian, cadangan menghapuskan atau pengurangan pencen pesara tidak wajar dibangkitkan dan tidak madani. Kerana perlu dinilai penjawat awam ini bukan dari segi duit saja, dari jasa dan khidmat mereka, budi mereka kepada negara dan rakyat. Nabi kita Muhammad SAW telah menetapkan imbuhan disebut atha di zaman Nabi dan Abu Bakar, disebut taswiyatul atha, iaitulah imbuhan yang sama, tak ada grade, tak ada kelas, sama. Ketua jabatan, jaga, sama saja. Zaman Umar bin Khattab diubah pentadbiran kerana masyarakat sudah besar, negara sudah besar di masa itu, sudah luas. Disebut dengan taqsimul atha, mengikut grade dan kedudukan, gaji dan termasuklah juga persaraan. Termasuklah isteri-isteri bila suami meninggal diberi peruntukan, kerana yang dinilai ialah budi dan jasanya. Orang Melayu sebut dalam pantun, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Berkuasa, memberi pahala kepada orang yang berkhidmat dan jasanya yang berpanjangan, walaupun dia sudah meninggal dunia. Dianggap sebagai amal jariah. Contohnya yang mengurus, membina jalan raya, membina bangunan, membina hospital dan sebagainya. Bukan saja membinakan masjid dalam Islam. Walaupun dia telah meninggal dunia, faedahnya dimanfaatkan oleh manusia, maka dapat pahala. Tuhan tak potong pahala. Maka Nabi mengambil iktibar ini dengan mengadakan pencen kepada pesara-pesara, termasuklah
setelah mereka meninggal dunia kepada keluarga mereka. Ini patut kita jadikan iktibar yang sangat menarik. Islam telah berjaya mewujudkan perpaduan rakyat, masyarakat majmuk yang ditekan oleh baginda dalam titahnya, di mana Islam telah berjaya memerintah sebuah negara yang besar, mungkin ratus kali ganda daripada Malaysia ini. Wilayahnya dari Nusantara sehingga Afrika Barat, sehingga selatan Eropah, Asia Tengah, sempadan negeri China, masyarakat majmuk, berbagai bangsa dan agama, berbagai budaya, dapat disatukan dengan Islam. Dengan persaudaraan disebut oleh Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang kamu semua tali Allah. Jangan berpecah belah antara satu sama lain. Islam telah berjaya menjinakkan masyarakat Arab yang suka berperang antara satu sama lain. Jadi adat, tapi ini berperang. Dapat dihentikan. Mereka bersatu. Negara Madinah mewujudkan piagam. Dikenali dengan Perlembagaan Madinah. Melibatkan orang Islam, Muhajirin dan Ansar. Melibatkan orang Yahudi dan Kristian, bukan Islam ahli kitab. Melibatkan penganut agama Majusi. Melibatkan penganut musyrikin yang masih menyembah berhala. Yang berdamai, yang tidak ekstrim. Diterima menjadi rakyat. Di mana perpaduan itu ditekan melalui konsep adil untuk semua. Adil untuk semua. Waja'alnakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sebab kamu bermusuh dengan sesuatu kaum, kamu tak berlaku adil. Termasuk bermusuh di medan perang. Berperang dengan musuh. Mesti adil dengan musuh. Tak boleh zalim. Tak boleh melampau. Tak boleh bunuh tawanan. Tak boleh musnahkan harta-harta awam untuk orang ramai. Yang terlibat dengan ketenteraan sahaja. Ini adil dalam peperangan. Apa lagi terhadap rakyat, termasuk rakyat bukan Islam. Ini konsep yang diajar oleh Islam, yang disebut dalam Perlembagaan Madinah. Ini mewujudkan suatu keadaan. Adil ini mestilah berpacok daripada pemimpin. Islam memerintah memilih pemimpin yang dirinya adil. Diri pemimpin itu adil terhadap diri dia sendiri. Disebut tidak fasad. Tidak bohong, tidak menipu, tidak mungkir janji, tidak khianat. Pemimpin itu mesti adil. Tak melakukan dosa besar dan tak jadi adat berterusan melakukan dosa kecil. Ini istilah adil dalam Islam. Yang kedua, adil terhadap semua. Ini dilakukan. Termasuk terhadap musuh kita. Apa yang berlaku hari ini kita melihat bagaimana nasib negara Malaysia Timur dan Pantai Timur. Sejak zaman penjajah, Malaysia Timur, Pantai Timur ketinggalan. Pembangunan infrastruktur diutamakan negeri Pantai Barat. Kita dah merdeka setengah abad lebih. Tapi Malaysia Timur masih ketinggalan. Pantai Timur pula dinafikan royalti petroleum Terengganu Kelantan. Negeri lain bagi royalti petroleum. Marang tak lalu. Ini ada perjanjian. Masih marang. Masih betul. Berkaitan dengan konsep ataupun definisi madani, apa yang dibawa oleh kajian hari ini nampaknya berbeza dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Setuju tak marang bahawa kajian hari ini umpama burung tiung yang tahu bercakap tak faham apa yang dicakap? Ya, saya minta masukkan dalam ucapan saya. Memang bila tuan dia bercakap, dia ikut apa yang tuan dia cakap. Apa makna tak tahu. Ini burung tiung, burung kakak tua. Walaupun kakak tua, tapi tak faham apa yang dia cakap. Ini. Kita tak mahu bila orang nombor satu cakap madani, habis kata madani, salam madani. Apa madani tak tahu. Ini. Kita kena sedar. Termasuklah
Adil itu kepada ahli-ahli parlimen. Negeri-negeri, semuanya. Bila lepas pilihan raya, tak ke siapa sokong kerajaan, pembangkang ke, mesti diperuntukkan. Ini makna adil. Kerana bila kita pungut cukai, pungut pada semua. Cukai pakaian kita pakai, cukai makanan yang kita makan. Kasam tak tanya, pakaian nak bagi siapa? Kerajaan ke pembangkang? Dia ambil cukai, hasil dia ambil semua. Bila dia agih, dia beza-bezakan. Ini tak adil. Ini benda yang terlalu prinsipal. Yang jelas. Hilangkan. Kalau tak maulid ini, barulah kita mewujudkan negara yang dipercayai oleh luar negara. Sekarang ini saya dengar, banyaklah kenyataan-kenyataan pelabur-pelabur nak datang ke negeri kita. Kenyataan saja banyak pelabur-pelabur nak datang. Tapi tak datang-datang. Ini masalahnya. Tak datang. Praktikalnya tak ada. Ini yang berlaku. Negara kita masih diiktiraf dalam negara yang sedang membangun. Tak bangun-bangun. Sepatutnya jadi negara baju. Ini bukan kenapa Tuhan beri negeri kita ni terlalu banyak hasil. Nak di bumi dah hasil pertanian, hasil galian, termasuklah tenaga manusia. Tenaga manusia pun kita ada, pakar-pakar pun kita ada. Tapi kan tak diurus dengan baik, tak memberi apa-apa makna dan faedah. Ini masalah yang kita hadapi, yang kita pikul tanggungjawab ini. Dan kita kena sedar, Islam telah berjaya menarik orang lain berminat dengan Islam. Bila dilaksanakan, orang minat. Apa yang berlaku di Palestin? Apabila gerakan Islam Hamas di Palestin, Hezbollah di Lebanon, Ansarullah di Yaman, menghadapi musuh berperang dengan adat Islam, tak melampau, menumpukan pada sasaran-sasaran tentera sahaja. Ini adil dalam Islam. Tak boleh membunuh orang tua, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh pesakit di hospital. Israel hentam orang awam, bunuh orang tua, bunuh kanak-kanak, hentam semua. Menyebabkan mereka mendapat simpati masyarakat antarabangsa, termasuk di negara barat. Sehingga demonstrasi ratusan ribu di Amerika, di Eropah, mengutuk Israel. Ini berlaku. Kita saksikan bagaimana melampaunya Israel ini sehingga tidak menghormati resolusi PBB. Baik, Marang. Masa Marang 15 minit dah habis. Untuk berlaku adil, saya bagi 3 minit lagi. Ya, tak apa. Tamaan, Okey, untuk berlaku adil. Baik, silakan. Dan kita menyaksikan Israel tak menghormati keputusan Mahkamah Antarabangsa. Malangnya Afrika Selatan yang bawa ke Mahkamah Antarabangsa, bukan Malaysia. Patutnya Malaysia lah negeri Islam ni bawa ke Mahkamah Antarabangsa. Ini mengapa Afrika Selatan, sebuah negara bukan Islam, yang ada simpati bawa ke Mahkamah Antarabangsa. Bila Mahkamah Antarabangsa buat keputusan, Israel tak peduli pun keputusan ni, tak hormat sama mahkamah. Bila Algeria, sebuah negara yang menarik, bawa usul di Majlis Keselamatan Gencatan Senjata, luluh dengan suara majoriti yang besar, Amerika gunakan kuasa itu berpihak pada Israel. Ini bermuka-muka. Maka apa yang disebut dengan two-state solution, penyelesaian dua negara didukung oleh Amerika, adalah menipu. Israel tak terima penyelesaian dua negara ini. Kerana perjuangan bangsa Yahudi ialah perjuangan untuk membesarkan negara itu sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, sampai sungai dan sungai Tigris di Iraq. Negara impian mereka kononnya nak kembalikan negara Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman ikut agama, Yahudi tak ikut agama. Sulaiman memerintah masyarakat majmuk. Yahudi menganggap kaum lain adalah bangsa binatang, goyim, bangsa manusia Yahudi saja.
Manusia lain ni yang bukan bangsa Yahudi adalah goyim. Sesuai dengan teori Darwin yang membawa teori evolusi manusia daripada binatang. Darwin ni Yahudi, kita ikut dia. Ini teori dia bawa. Ini semua menjadikan sepatutnya Israel ini tak layak jadi anggota PBB. Pecat dari PBB, itu lebih baik. So dunia kena pura dia. Saya itulah ucapan saya. Terima kasih Tuan Pertua. Wassalamualaikum. Terima kasih Marang.